من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita syukur kepada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah Ta'ala pilih kita yang pertama sekali hidup di dunia ni. Kemudian Allah Ta'ala pilih pula bagi dan hadiahkan kepada saya dan tuan-tuan nikmat yang paling besar dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap hamba-hamba yang Allah pilih, dapat hidup dengan meyakini bahawa tiada Tuhan selain Allah dan menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firman dalam surah Ar-Rahman. Yang pertama sekali Allah dakwah tentang diri Allah sendiri Ar-Rahman. Kemudian Allah beritahu Allamal Quran. Dialah yang mengajarkan Quran. Sebelum Allah menceritakan tentang lain apa-apa saja perkara, Allah kata Allamal Quran. Dia mengajarkan Quran. Itulah jalan kehidupan. Siapa-siapa yang meletakkan Quran di depan, maka dia sedang melalui jalan-jalan kejayaan. Siapa saja yang meletakkan Al-Quran di belakang, dia sedang mencorak jalan untuk menuju ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insan. Allah Taala dia menciptakan manusia. Tak ada siapa pernah boleh pilih untuk hidup di dunia ni. Kita tak pernah pilih pun. Kita tak pernah minta pun. Dan Allah Taala yang hidupkan kita di dunia ni. Yang pertama, kita tak pernah minta nak hidup jadi lelaki ke perempuan. Lahir-lahir lelaki. Ada orang tak puas hati? Keliru. Dia tak puas hati. Sebenarnya saya perempuan yang terperangkap dalam jasad orang lelaki. Oh, jam. Confuse. Allah Ta'ala yang jadi. Allah Ta'ala yang cipta dia lelaki, dia kena hidup sebagai syariat orang lelaki. Allah cipta dia perempuan, dia kena hidup sebagai syariat dengan syariat orang perempuan. Kemudian tak ada satu orang pun boleh pilih untuk dia hidup jadi bangsa apa. Jadi Jawa, jadi India, jadi Cina, jadi Bangla. Tak ada, kita tak pernah minta kepada Allah Ta'ala, dan Allah lahirkan kita sebagai apa yang sedang kita dah ni. Dan sebagai siapa, keturunan mana, dan Allah Ta'ala pilih. Benar ya Allah. Setiap daripada apa yang Allah jadikan tu ujian. Dan kita pun tak pernah minta nak lahir di zaman mana. Kalau kita minta nak lahir zaman mana, lepas belajar itu sahabat, lepas duduk dalam perjuangan, dan kita nak lahir zaman sahabat, kita nak solat di belakang Nabi, nak duduk dalam bayan Nabi, nak dengar suara Nabi, nak tengok akhlak Nabi, nak berjuang bersama Nabi, nak mempertahankan Nabi. Ini keinginan, tapi setiap daripada keputusan Allah tu kebaikan. No. Allah lahirkan kita di zaman Nabi yang hidup jauh daripada kewafatan Nabi. Nabi firman, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam satu hadis, "Tuba liman amana bi warani." Untunglah siapa yang beriman dengan aku tapi dia tengok aku. Beruntung Nabi kata siapa beriman dengan aku dan dia melihat aku. Siapa dia sahabat? Untung mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina seluruh daripada para sahabat yang hidup di zaman yang melihat Nabi SAW untung. Tapi Nabi SAW tak habis lagi. Nabi sambung hadis tadi. Watuba sab'a mirarin. 7 kali Nabi kata beruntunglah liman amana bi wa lam yarani. Mereka yang beriman dengan aku tapi sekalipun mereka tak pernah tengok aku. Allah. Sahabat untung, tapi kita Nabi kata 7 kali untung.
Di saat Nabi melihat wajah Sayyidina Abu Bakar, sayup mata Nabi kepada kita semua. Di saat Nabi melihat para sahabat, sayup hati Nabi merisaukan kita semua. Yang akan lahir jauh daripada zaman kewafatan. Sebab tu syukur ni benda yang sangat besar. Al-Imam Ja'far As-Saddiq pesan kepada pelajar-pelajar ni. Satu pesanan yang diriwayatkan daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pertama sekali, seandainya kalian beroleh nikmat daripada Allah, kemudian kalian ingin nikmat itu bertambah dalam kehidupan kalian, maka banyakkan ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sebelum datangkan nasihat Luqmanul Hakim, mula-mula Allah sebut surah Luqman ayat 12. Anishkur lillah, bersyukur pada Allah. Wa man yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi. Hakikat dia sedang syukur pada diri dia sendiri. Wa man kafar, siapa yang kufur, innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah tu Maha Kaya. Walaupun seluruh manusia pada pagi ni 7 bilion buat keputusan untuk puji Allah, sikit pun khazanah Allah tak meninggal. Kalau pagi ni seluruh manusia buat keputusan untuk kufur pada Allah, tak mau syukur, sikit pun khazanah Allah tak kurang. Benar ya Allah. Kerana Allah ialah zat yang berdiri sendiri. Allah ialah kuasa yang menciptakan segala-galanya. Benar. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kata pesan guru kami, Imam Ja'far As-Saddiq, yang kedua, seandainya kalian diuji dengan ujian musibah malapetaka dan kalian ingin keluar daripada perkara ni, maka banyakkan ucap astaghfirullah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman surah Nuh ayat 9. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah pada Tuhan kamu. Sungguhnya dia Tuhan yang sedang menanti untuk menyempurnakan istighfar. Apa natijah istighfar? Yang pertama sekali Allah sebut, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan lebat. Wasirin kata bahkan rahmat Allah mencurah-curah. Satu orang yang Allah uji dengan masalah harta, ada masalah harta, tertekan dengan kehidupan dia, istighfar. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan tambah harta untuk dia. Satu orang yang kahwin lama dah anak tak ada. Satu orang yang ada anak ramai lagi. Satu orang yang inginkan kebaikan daripada kehidupan anak-anak dia, istighfar pada Allah, Allah wa banin, Allah akan tambah anak untuk dia. Siapa yang rasa kehidupan dia sempit, istighfar pada Allah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala akan bagi untuk dia kebun-kebun yang mengalir dalam sungai-sungai. Allah. Ini natijah istighfar. Satu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal keluar musafir. Di saat dia pun tak tahu kenapa kuasa nak keluar musafir. Dia sebut kisah ni dalam Musnad Ahmad. Tak kala dia keluar musafir, sampai satu masjid, selesai daripada amal, dia buat keputusan nak i'tikaf dalam masjid. Bila nak i'tikaf dalam masjid tu ada siap. Dia tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Zaman dulu nama dikenali tetapi muka tak dikenali. Nama dah sampai dah sebelum wajah orang tu sampai. Zaman sekarang terbalik sikit. Muka orang kenal, nama tak kenal. Ustaz ni macam mana? Tengok nama apa tau. Ini Ustaz TV ke ni? Nama apa? Tak tahu Ustaz ni. Zaman sekarang terbalik. Ini Piu Taha lah tak kenal. Satu Malaysia kenal. Oh ya ke? Itulah muka macam mana tengok. Tapi nama tak tahu ni zaman sekarang. Zaman dulu terbalik. Zaman dulu nama orang kenal, tapi muka orang tak pernah tengok. Imam Ahmad bin Hanbal nak i'tikaf. Siap nak i'tikaf. Siap masjid tu kata, ni buat apa sini, keluar. Halau Imam Ahmad. Imam Ahmad kena halau, tablik biasa. Tak kena halau. Imam Ahmad kena halau kan. Kita kena halau ni, alhamdulillah kata Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tak kata apa, dia pun tak kata aku Ahmad bin Hanbal. Tak, ini tawaddu'. Bila pelajar-pelajar Imam Ahmad bin Hanbal nampak Imam Ahmad bin Hanbal bawa kayu api, mereka kata, wahai tuan guru, takkan tuan bawa kayu api, bagi kami bawa.
Apa jawab Imam Ahmad? Nahnu qaumun masakin laula sitrallah. Kami ni orang miskin. Kalau lah bukan kerana Allah tutup aib kami, pasti kalian ambil pasir tabur atas kepala kami. Allah Ta'ala baik dengan kita, Allah tutup aib kita. Imam Ahmad bin Hanbal tawaduk, dia selesai ambil bedding. Kalau tak boleh duduk dalam masjid, tak apalah, iktikaf kat luar kot. Dekat beranda masjid. Dekat beranda ni pun tak boleh kata tok siap. Dia buat macam rumah dia sendiri. Kalau zaman sekarang dah kena pancung. Kalau zaman sekarang tok siap tu, karkun zaman sekarang suka lawan. Dia pancung, dia cincin, dia paprikkan tok siap tu. Kan? Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan hati dia, kerendahan jiwa dia, Ustaz Khan baca pagi ni rakaat pertama, wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman ni siapa dia? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maka ialah orang yang berjalan di atas muka bumi, Allah lunak perasaan mereka, rendah hati mereka tak pernah rasa mereka siapa-siapa. Walaupun manusia angkat puji mereka cuma tahu, mereka cuma faham satu je, aku keluar ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Alladzina nakhatabahumul jahiluna qalu salama. Alladzina khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian disapa oleh orang jahil, orang tak perhati, orang yang nakkan keburukan kepada dia, orang yang cakap tak elok kat dia. Dia tak balas buruk dengan buruk. Dia cuma kata salama, sejahtera. Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan ni begitu hebat. Lelaki ni orang ni bukan hanya dalam keadaan merendahkan diri ketika bersama manusia. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam-malam dia sepenuhnya untuk Allah Ta'ala. Qiyam, sujud dia. Dia angkat tangan, doa hidayat, kebaikan untuk orang-orang yang buat tak elok pada dia. Ini ibadur rahman. Ini hamba kepada yang maha pengasih. Imam Ahmad bin Hanbal nak kena halau bila berenda tadi, dia tak cakap apa. Ada satu orang lelaki yang nampak peristiwa ni, dia pun tak kenal tu Imam Ahmad. Tapi yang dia tahu ini orang ada masalah, kena halau. Dia kata tak apa fulan mai, ikut saya. Saya satu orang yang buat roti. Dan ketika saya sedang buat roti, tuan boleh duduk dekat tempat saya, rehat tempat saya, nanti dah bila tuan rasa tuan nak pergi, tuan boleh pergi. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun ikutlah si pembuat roti tadi. Dalam perjalanan balik rumah, maka ditunjukkan tempat rehat. Imam Ahmad pun nak rehat. Lelaki ni pun sibuk dengan urusan roti dia. Canai roti, uli roti. Dan Imam Ahmad perasan lelaki ni ada satu amal daripada mula dia jumpa sampailah dia tengah buat roti. Dia tak berhenti, mulut dia duk sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar, minta ampun kepada engkau dan bertaubat kepada engkau, wahai Allah. Dia ulang-ulang. Imam Ahmad kata pasti ada perkara khusus daripada amalan ni sehingga dia tak berhenti sebut kalimah ni. Wahai fulan, kalau tak keberatan boleh tak aku tahu apa natijah istighfar, taubat ni terhadap kehidupan kau? Sebab aku tengok kau istiqamah sebut benda ni. Lelaki ni kata, wahai fulan, aku ni bukan orang yang senang. Aku ni cuma satu orang yang meniaga roti. Tetapi aku yakin asbab daripada istighfar aku ni Allah menyempurnakan segala kehendak aku. Asbab istighfar tadi ni Allah Ta'ala sempurnakan segala kehendak dia. Asbab istighfar ni jadi begitu rapat dan hampir dengan Allah. Cuma ada satu je benda yang sampai hari ni aku nak. Tapi masih lagi Allah tak sempurnakan dalam kehidupan aku, Allah masih belum bagi lagi. Maka Imam Ahmad tanya, wahai fulan, kalaulah tak keberatan, boleh tak aku tahu apa perkara yang Allah masih belum bagi sampai hari ni? Dia beritahu, wahai fulan, sungguh sampai hari ni aku tak ingin nak jumpa dengan Ahmad Ibn Hanbal. Sampai hari ni Allah belum bagi lagi. Masa tu mengalir air mata Imam Ahmad. Sekarang aku dah faham dah kenapa aku nak keluar musafir ni. Sekarang aku dah faham dah kenapa aku sampai kat masjid ni. Sekarang aku dah faham dah kenapa aku kena halau keluar pada masjid ni. Wahai fulan, kerana istighfar kamu aku rasa nak keluar musafir. Kerana istighfar kamu aku sampai kat sini. Kerana istighfar kamu aku dihalau pada masjid ni. Kerana istighfar kamu aku ada depan kamu ni. Aku Ahmad bin Hanbal. Aku Ahmad bin Hanbal. Allah hantar aku pada kamu kerana istighfar kamu. Sebab tu tuan-tuan jangan remeh-remehkan taubat ni.
Jangan remeh-remehkan istighfar. Kerana istighfar ialah kunci bahagia. Istighfar ni ialah jalan untuk keluar daripada musibah. Ada masalah kat rumah tangga. Fudail bin Iyad kata, aku balik rumah, isteri aku tak dengar cakap, anak-anak aku tak taat. Aku akan ambil wuduk dan salat taubat 2 rakaat, angkat tangan menangis kepada Allah minta ampun. Kata Fudail bin Iyad, setiap kali aku buat macam tu, isteri aku Allah Ta'ala ubah hati dia, anak-anak aku menjadi taat. Istighfar, taubat kepada Allah ni jalan dia. Fudail bin Iyad rahimahumullahu ta'ala anhu, siapa tak kenal dia ni dulu. Dicerita dalam fadilat sedekah, dicerita dalam kitab At-Tawwabin. Banyak kisah-kisah muktabar yang cerita tentang keadaan Sayyidina Fudail bin Iyad. Dulu satu orang perompak. Kabilah-kabilah kalau lalu satu jalan yang ada Fudail bin Iyad, mereka akan berhati-hati, jangan lalu jalan ni. Jangan lalu jalan ni. Kerana situ ada Fudail bin Iyad, dia ni kalau dia rompak kita, habis kita. Satu orang yang sangat jahat. Cuma hidayat ni Allah punya. Satu hari dia macam Fudail bin Iyad ni ada suka satu orang perempuan. Dan dia ada doa ijtimai dan dosa ijtimai, dosa infradi. Dan dosa ijtimai rompak. Dosa infradi mengendak orang perempuan. Dan Fudail bin Iyad dia suka dengan satu orang perempuan ni. Dia suka hari-hari tengok perempuan ni. Naik panjat orang perempuan ni, tengok perempuan ni. Satu hari tengah-tengah dia panjat orang perempuan ni, dia telah dengar satu suara yang kali itu bukan hanya masuk dalam telinga, dia telah tembus masuk dalam hati dia. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Bila lagi orang-orang beriman itu hati mereka khusyuk bila nama Allah disebut. Kata Fudail bin Iyad, sekarang masa dia tengah-tengah buat dosa, Allah bagi hidayah. Tengah-tengah buat dosa, Allah Ta'ala masih bagi kebaikan. Fudail bin Iyad kata sekarang masa dia turun dalam keadaan taubat. Satu ayat Quran telah tembus masuk dalam hati dia. Dia telah turun dalam keadaan taubat. Dan akhirnya dia telah buat keputusan untuk hijrah pada tempat tu. Dia nampak satu kabilah, maka telah masuk duduk bersama kabilah tadi. Agar bila kabilah ini sampai pada destinasi, dia dapat pergi pada suasana baru, mahol yang baru, hidup yang baru, beristighfar, bertaubat, dekat dengan Allah. Tapi ketika mana duduk dalam kabilah ni, dan kabilah ni berhenti pada satu jalan, kabilah ni kata, kita rehat sini dulu. Kita jangan lalu jalan ni malam-malam. Kerana depan sana tu ada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad duduk dengar dia cakap, dia ni satu orang lelaki yang sangat jahat. Dia akan rompak kita, dia akan ambil barang-barang kita, dia akan buat benda tak elok pada kita. Jadi kita rehat kat sini. Fudail bin Iyad dengar, dia terus menangis. Kalaulah macam ni pandangan manusia pada aku, macam mana pandangan Allah pula pada aku? Kalau macam ni manusia pandang aku, macam mana Allah pula pandang aku? Sebab tu taubat ni benda yang sangat besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, nasihat ketiga yang guru kami Imam Ja'far As-Sadiq pesan, seandainya kamu dizalimi, diperlakukan perkara yang tak elok, kemudian kamu nak diangkat, nak ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyakkan ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah harta daripada syurga dan inilah kunci bahagia. Apa saja, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 pesan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri yang Imam Ja'far As-Sadiq pesan kepada kami. Tuan-tuan, hari ini kehidupan kita sedang berlalu dan baki masa kita makin habis. Nabi Allah Adam AS ialah manusia pertama dan beribu tahun telah berlalu daripada zaman Nabi Adam AS. Bersama dengan ujian demi ujian Allah Ta'ala masuk. Sehingga hari ini ada satu penyakit yang daripada zaman Nabi Adam masih ada pada kita. Yang hari ini elders kita, ulama-ulama kita ulang. Bahayanya penyakit ni, al-waham. Ragu-ragu syak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah firman apa? La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Allah dakwah terhadap diri Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada yang berkuasa melainkan Dia. Tiada bagi mudarat manfaat melainkan Dia. Tiada bagi susah senang selain Dia. Tiada bagi sihat sakit selain Dia. Tiada bagi bahagia derita selain Dia. Tak ada yang menciptakan apa-apa dan segala-galanya selain daripada Dia. Segala daripada Dia, semua makhluk semua tak boleh buat apa-apa. Rabbukum, Dia Tuhan kalian semua. Wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan pada mak ayah kalian semua. Bal hum fi syakki yal'abun, tapi masih juga kalian syak, ragu-ragu, main-main dengan Dia. Allah kata apa? Fartaghib, maka tunggu.
Yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Sehingga langit mengeluarkan asap yang jelas. Allah bukan bagi dekat orang yang buat dosa. Allah bukan rasakan kepada pendosa. Yaghshan nas hadha 'adzabun alim. Semua manusia akan rasa. Beriman tak beriman, yang yakin, yang kufur, yang syukur ataupun tidak, semua akan rasa bila Allah Ta'ala datangkan perkara ni. Hari ni kita rasa semua ni. Semua atas bau kita. Yang beriman pun kena, yang tak beriman pun kena. Dan semua tak boleh sembahyang apa-apa kat masjid. Masjid tu tutup. So, yang beriman pun kena, yang tak beriman pun kena. Yang suka pergi masjid kena, yang tak suka pergi masjid pun kena. Yaghshan nas hadha 'adzabun alim. Masa tu ramai orang angkat tangan, Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Ya Allah, alihkanlah daripada kami, sekarang kami beriman, ya Allah. Innaka kashiful 'adzabi qalila innakum 'aidun. Kalaulah kami alihkan daripada kalian, innakum 'aidun, pasti kalian akan balik kufur kepada kami. Allah Ta'ala bagi ujian ni. Allah tahu kita macam mana. Nabi Adam AS, bila Qabil bunuh Habil, Nabi Adam sedih. Bila Qabil bunuh Habil, Nabi Adam sedih. Kerana Habil ialah anak yang taat. Habil ialah anak yang dengar cakap. Habil ialah anak yang begitu mentaati syariat. Dan Allah Ta'ala ganti Habil dengan anak yang bernama Syais AS. Bukan saja anak yang saleh, yang taat, tapi juga Nabi. Bila Adam AS wafat, maka Nabi Syais AS telah diangkat menjadi Nabi. Bahkan telah diberikan 50 suhuf pada dia. Diberikan suhuf. Nabi Syais AS melakukan kehidupan dakwah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman itu telah terpecah pada dua keadaan. Satu golongan yang berada di atas bukit, mereka ialah golongan Nabi Syais AS, orang beriman dengan syariat. Golongan kedua ialah golongan Qabil laknatullah alaih, yang dibawa turun ke tanah rata. Maka ialah orang yang tahu Allah Tuhan. Ini zaman awal kehidupan, tapi mereka ialah orang yang melalui kehidupan dengan nafsu dan keinginan mereka. Dan syariat ketika tu, orang yang di atas, orang Syais AS haram untuk jumpa dengan orang-orang Qabil. Orang-orang Syais tak boleh jumpa orang Qabil. Ini syariat dia, haram untuk bercampur orang Syais dengan orang Qabil. Maka ketika tu sami'na wa ta'na, mereka dengar, mereka taat. Syaitan buat kerja. Musuh ada 4, dushman. Hamara dushman cara. Pehle dunia, dusri syaitan, tisra mahol, cora nafsu. Ini 4 musuh. Yang pertama dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga suasana, yang keempat nafsu. Ini musuh kalau kita kenal, insya-Allah kita akan usaha ikhtiar untuk selamatkan diri daripada musuh ni. Tapi hari ni kita dah tenggelam bersama musuh ni. Syaitan daripada awal lagi. Syaitan telah usaha untuk sesatkan golongan terawal manusia. Mereka telah masuk daripada kalangan golongan Qabil. Mereka tahu orang-orang yang memang nak hidup dengan nafsu, tak payah susah sangat. Kita buat satu perkara untuk mereka terus layan nafsu mereka. Ketika itu syaitan telah mencipta alat muzik pertama dunia. Alat muzik pertama dunia telah diciptakan oleh syaitan. Apa dia? Flute. Seruling. Dia telah ciptakan seruling dan dia tiupkan seruling. Manusia awal dunia dulu, mana ada gambus lagi? Tak ada, benda-benda tu semua tak ada. Masa tu tak ada. Masa tu muzik tak pernah didengari. Tiba-tiba dia tiupkan seruling. Inilah bunyi yang mereka dengar dalam keadaan mereka seronok sangat. Akhirnya telah dibuat perhimpunan untuk dengar muzik. Mula hanya tiup seruling, lepas tu menari. Maka akhirnya mereka telah letak satu masa dalam 1 minggu perhimpunan untuk dengar muzik. Maka itulah penganjuran konsert pertama dalam dunia. Sampai hari ini konsert tu masih ada. Hari ini konsert yang dulu mula-mula sekali dianjurkan di zaman Syekh Ali Salam. Dan bila mana konsert ada, maka adalah keadaan menari lara yang paling teruk sekali zaman tu. Dan golongan-golongan yang ada dekat atas pula, orang-orang yang beriman ni nak masukkan benda-benda macam ni tak jalan. Karkun, jos, astagfirullah.
Balik keluar 3 hari, TV haram. Ni haram. Tuan, kita balik jadi da'i, bukan mufti. Jangan balik jadi mufti. Jangan haramkan. Jangan haram tu, jangan haram ni. Buat tenang. Lalu duduk. Jaga amal kita. Banyakkan dakwah, ta'lim, ibadat, khidmat. Banyakkan masa kat rumah nanti. Jangan balik rumah, astagfirullah. Netflix, astagfirullah. Hellfire. Terus jangan buat hukum. Tuan-tuan. Jadi di kalangan orang yang saleh, orang yang beriman ni, syaitan buat benda lain pula. Maka syaitan buat apa? Tiup syak dalam kalangan anak-anak muda mereka. Dan mereka mula syak dengan syariat Allah Ta'ala. Di kalangan anak-anak muda datang jumpa Nabi Syekh, kata, wahai Nabi Allah, kita dengan golongan Qabil, bukan orang lain. Kita adik-beradik dengan mereka ni, kenapa kita tak dibenarkan untuk bercampur dengan mereka? Ada apa masalah dengan mereka? Mereka mula ragu dengan syariat masa tu. Akhirnya di kalangan anak muda tadi telah turun dari bukit nak tengok apa golongan Syekh tu. Anak-anak muda ni telah melihat dan mendengar satu perkara yang mereka tak pernah dengar sebelum ni. Mereka telah dengar muzik. Dia kata, rupanya ada benda bagus kat bawah ni. Ada benda seronok kat bawah ni. Akhirnya mereka menghampiri dan terus menghampiri golongan-golongan Qabil. Dan ketika tu mereka telah melihat satu perkara yang mereka tak nampak ke atas. Disebut dalam Qasasul Anbiya, golongan-golongan Syekh, lelaki-lelaki dia handsome, wanita-wanita dia kurang cantik. Golongan Qabil pula, wanita-wanita dia cantik walaupun lelaki-lelaki dia kurang handsome. Ini bukan saya cerita, ini disebut dalam kitab. Nur Kasih. Ibnu Katsir. Nur Kasih. Astagfirullah. Ibnu Katsir. Tuan-tuan, Nabi Syekh alaihissalam, astagfirullah, golongan mereka telah melihat betapa cantiknya wanita-wanita ni. Apa yang berlaku? Wanita-wanita ni telah melihat betapa handsomenya lelaki-lelaki ni. Berlakulah perkara pertama yang dalam dunia yang kekal sampai hari ni. Wanita-wanita mula tabarruj. Wanita-wanita mula berhias. Untuk apa? Tarik perhatian lelaki-lelaki ni. Ketika tu lelaki-lelaki di kalangan golongan Syekh tak berani lagi bercampur. Apa mereka buat? Mereka telah balik pada kawan-kawan mereka. Kalian telah lepas tu benda yang sangat bagus. Mereka telah tashkil anak muda mereka. Tuan-tuan, sehingga makin ramai di kalangan anak muda Syekh telah turun. Mereka telah melihat wanita-wanita ni. Mereka telah mendengar muzik-muzik ni. Akhirnya telah bercampur golongan Syekh dengan golongan Qabil. Ketika itu telah bercampur dalam lelaki dan perempuan. Dan berlaku pula musibah yang kedua melanda dunia yang kekal sampai hari ni. Zina berleluasa. Itu dosa yang seterusnya berlaku sampai hari ni benda tu jadi. Penzinaan yang pertama dalam dunia telah berlaku dalam golongan orang-orang pertama dunia. Tuan-tuan, dakwah tetap dijalankan oleh Nabi Syekh alaihissalam. Sehingga Syekh alaihissalam telah meninggal dunia. Dilantik pula Qin'an. Qin'an telah mati. Diganti pula Muhallalal. Muhallalal siapa dia? Disebutkan di dalam sirah bahkan itulah raja pertama yang membentuk kerajaan pertama dunia. Sebelum ada negara pertama dunia, itulah orang yang bangunkan negara pertama dunia, Babylon. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Allah Ta'ala turunkan 2 malaikat di sebuah tempat yang bernama Babil. Babil ni kerajaan pertama dunia. Sebelum wujud mana-mana kerajaan, Babil telah wujud. Dan disitulah kerajaan yang mana dibentuk oleh Muhallalal. Muhallalal telah wafat, diganti dengan Yarith. Yarith telah wafat, digantikan pula dengan Anuk. Ataupun dipanggil Idris alaihissalam. Idris alaihissalam ialah Nabi yang pertama yang mana syariat yang telah diberikan kepada dia. Sebelum syariat diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu, dia diperintahkan untuk berjihad jalan Allah Ta'ala. Zaman Nabi Idris ialah zaman pertama orang beriman menentang berperang orang kufar. Zaman Nabi Idris ialah jihad pertama dalam dunia. Nabi Idris orang pertama angkat pedang melawan orang bukan Islam. Tuan-tuan, perkara ini berlalu. Perkara ini berganti. Perkara Nabi-Nabi telah dihantar, diutuskan. Kerana keadaan manusia yang bila ragu-ragu saja dengan Allah, Allah hantar Nabi untuk ganti. Bila mana Nabi ini wafat, manusia makin jauh daripada Allah, Allah ganti lagi Nabi. Nabi ini wafat, Allah ganti lagi Nabi. Sehinggalah akhirnya sampai pada zaman saya dan tuan-tuan semua. Sehingga tak ada pada zaman ini Nabi SAW bersama dengan kita. Nabi dah wafat.
Tapi kerja ni ialah kerja yang telah dipertanggungjawabkan kepada umat ni. Kita tak pernah pilih untuk hidup zaman ni. Tapi inilah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus bangun. Tuan-tuan dah duduk 3 hari kat sini, ada Jumaat 40 hari kat sini. Kita nak balikkan balik kesempurnaan keimanan kita seperti mana fresh yang mana Allah Taala telah hantar Nabi bersama para sahabat. Para sahabat duduk dengan Nabi, para sahabat telah melihat Nabi, para sahabat telah berjuang dengan Nabi. Nabi dia hantar dulu seorang-seorang. Nabi buat dakwah seorang-seorang. Nabi telah cetuskan fikir risau pada sahabat sehingga mereka telah keluar buat dakwah sehingga akhirnya agama telah maju di zaman mereka. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha buat pengorbanan yang mana sampai hari ni kalau kita nak cari nak balas pengorbanan Sayyidatuna Khadijah kita takkan mampu nak balas. Maka ialah orang yang mengorbankan cinta perasaan daripada kehidupan dunia kerana mereka faham akhirat ialah perkara utama. Tuan-tuan, Nabi SAW bila kumpul sahabat nak lantik Amir Sa'ab, nak pergi perang Mu'tah. Nabi kumpul para sahabat. Nabi bagi bayan hidayat dan Nabi nak putus Amir Sa'ab. Nabi putus yang pertama Zaid bin Harithah. Tuan-tuan, Zaid bin Harithah ni rapat dengan Nabi. Nabi sayang kat dia. Bukan hanya Nabi sayang kat dia, Nabi sayang juga dekat isteri dia. Siapa dia? Sayyidatuna Ummu Aiman. Sayyidatuna Ummu Aiman ni antara orang yang jaga Nabi daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Dia tahu seluruh susuk pelusuk hidup Nabi SAW. Ketika di Abwa, Nabi SAW melihat ibu dia ditanam kesedihan yang terlampau sangat. Sayyidatuna Ummu Aiman nak tarik Nabi balik ke kota Mekah. Ummu Aiman, Nabi telah lepaskan tangan Ummu Aiman, berlari balik ke kubur. Nabi peluk kubur ibu dia. Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, mak telah pergi dan tinggalkan saya. Nabi umur 6 tahun. Nabi SAW berlari peluk Ummu Aiman. Bahkan sebahagian riwayat kata beza Nabi dengan Ummu Aiman umur 9 tahun lebih kurang. Peluk Ummu Aiman. Ya Ummu Aiman, anti ummi ba'da ummi. Wahai Ummu Aiman, kamu ibu aku lepas ibu aku. Begini rapat Nabi dengan Sayyidatuna Ummu Aiman. Wafat suami Ummu Aiman, Nabi telah bentang pada para sahabat. Siapa di kalangan kalian nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Tuan-tuan, kita jangan imagine Ummu Aiman ni kulit putih. Ummu Aiman ni kulit hitam. Ummu Aiman ni badan agak besar. Ummu Aiman ni kalau lahir ditengok daripada zahir, pandangan zahir, susah laki kita pun. Tapi perkara yang dibentang oleh Nabi SAW, dia sahabat kahwin wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Maka ketika tu satu orang telah angkat tangan kata, ya Rasulullah, ana Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah tu satu orang yang sangat handsome, kulit putih. Satu orang yang baik rupa parah. Dan dia telah terima untuk kahwin dengan Ummu Aiman kerana dia ialah orang yang melihat dunia tapi mata sayup ke negeri akhirat. Allah. Dia tengok Sayyidatuna Ummu Aiman dalam keadaan kecintaan Nabi SAW. Perkahwinan ni melahirkan satu orang sahabat Nabi bersama Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah radhiyallahu taala anhu pernah lalu depan Sayyidatuna Aisyah masa umur lebih kurang 3-4 tahun. Disebut dalam riwayat keluar hingus pada hijau, pada hidung Sayyidina Usamah. Dan Sayyidatuna Aisyah tengok dia telah buat kita tengok anak orang makan pizza dengan kita. Hingus keluar. Nah, hingus tu pun turun bersama dengan cheese. Baru tarik kan tuan. Warna hijau, warna kuning bersama-sama. Kita tengok tak apalah, adik-adik makanlah semua. Hilang selera tuan. Hilang selera. Sebab apa? Hidayat seluruh alam. Tuan-tuan. Sayyidatuna Aisyah tengok hingus. Dia telah buat muka dan Nabi perasan. Nabi telah panggil Sayyidina Usamah, diangkat Sayyidina Usamah duduk atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah sedut hingus Usamah bin Zaid dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayangkan anak ni. Nabi begitu sayangkan keluarga ni. Usamah bin Zaid pula bukan ikut bapa dia. Usamah bin Zaid ikut mak dia, kulit hitam, rambut rinting. Bahkan kalau mereka tidur dalam selimut, keluar 2 kaki. Satu hitam, satu putih. Tetapi orang yang memahami silsilah, mereka tengok, mereka kata ini kaki yang saling memiliki antara satu sama lain. Ini anak ni bapa. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah dilantik jadi amir. Dan Nabi tahu Zaid wafat, Zaid syahid, lantik Ja'far Tayyar. Kalau Zaid syahid, lantik Ja'far, Nabi tengah buat apa ni? Kalau Nabi tahu dia nak syahid dan Nabi sayang dia, kenapa Nabi hantar juga dia? Ini pengorbanan perasaan. Inilah agama yang hadir dengan pengorbanan hati para sahabat.
Ummu Aiman pula tahu yang Nabi SAW hantar dan dia akan tak balik lagi dah. Sayyidina Ummu Aiman ni tuan-tuan, orang yang Nabi sayang. Boleh je dia jumpa Nabi kata, ya Rasulullah, janganlah. Aku masih nak dengan suami aku ni. Tapi mereka faham, ini suami bukan mereka punya, Allah punya. Inilah suami yang dihantar untuk umat. Mereka berjuang, bergerak, pengorbanan jiwa mereka untuk agama. Biar mereka sedih, tapi melihat umat ini dapat terima Islam, biar umat ini dapat iman, inilah satu harga yang cukup mahal. Tuan-tuan, Ja'far Tayyar, siapa tak kenal betapa cinta dia dengan isteri dia? Siapa isteri Ja'far Tayyar? Sayyidatuna Asma binti Umais. Sayyidatuna Asma binti Umais. Satu orang yang diceritakan betapa kecantikannya. Dan betapa juga kecintaan mereka berdua dikenali daripada Mekah. Sampailah mereka hijrah ke Habsyah sama-sama. Sampailah balik hijrah ke Madinah pula. Dan Sayyidatuna Asma binti Umais begitu mencintai Ja'far Tayyar. Nabi pun kata kalau Ja'far syahid, nanti Abdullah bin Rawaha, sepupu Nabi, saudara Presiden Ali, kalau sayang dan tahu nak syahid, kenapa nak hantar? Tapi ini tanda cinta. Nabi tahu dah, tapi Nabi tetap juga hantar. Ini harga agama. Abdullah Rawaha, siapa tak kenal dia dengan isteri dia. Dan satu kisah yang cukup masyhur lah, itu sahabat. Isteri bangun, dia bangun menangis. Isteri dia pun menangis. Tanya, abang kenapa menangis ni? Awak pula kenapa menangis? Abang kenapa menangis? Saya menangis sebab saya teringat titian sirat. Abang lintas, awak lintas. Lepas ke tak? Allah. Abang, saya menangis pun sebab tu juga. Satu keluarga mereka memiliki kerisauan yang sama. Hari ni kita risau kan, tidur satu katil tapi menangis tak sama. Dan isteri menangis tengok cerita Korea. Suami menangis tengok Bajaranji Baijan. Dengan alasan nak belajar bahasa Urdu. Tak hati-hati juga. Tuan-tuan, ini keadaan. Air mata dibazirkan di tempat yang salah zaman ni. Abdullah Rawaha, siapa tak kenal? Isteri Abdullah Rawaha ni tuan-tuan. Pernah satu ketika bangun bertidur, nampak Abdullah Rawaha macam baru lepas bersama dengan hamba. Dia tengok, dia telah masuk bilik, dia telah cabut pedang. Dia cabut pedang, biasalah orang perempuan. Dia pergi kepada Abdullah bin Rawaha, dia kata, wahai Abdullah, aku nampak kamu bersama dengan hamba kita. Cemburu. Abdullah bin Rawaha telah baca syair. Dia baca syair. Isteri dia ingat baca Quran. Orang berjunub mana boleh baca Quran. Ini dia bersimpan. Dia rasa bersalah jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku telah bersama dengan hamba aku dan isteri aku telah kata sekian-sekian. Dan aku telah baca syair, aku telah helah dan aku rasa aku telah tipu dia Rasulullah. Dan dia kata, baca Quran. Orang junub mana baca Quran. Ini orang perempuan. Dan Nabi SAW membenarkan. Maksud dia helah tak ada masalah. Dan cerita ni bayi masturat tak boleh cerita. Yang lelaki tak apa. Helah dibenarkan. Helah dibenarkan. Live, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tak dengar semua. Apa yang kata dalil ni dah bocor. Dalil dah bocor. Syair Tuan-tuan, Abdullah bin Rawaha, Nabi isteri dia sayang, tapi dikala Nabi telah putus dia jadi amir. Yang ketiga, naib kepada naib amir. Dan kalau Abdullah syahid, kamu lantiklah siapa yang kamu suka di kalangan kamu. Maka mereka telah pergi dalam keadaan yakin bahawa mereka akan syahid. Bahkan kerana itulah Abdullah bin Rawaha buat apa? Hari itu mereka bertolak pagi Jumaat. Abdullah bin Rawaha fikir, mungkin ini kali terakhir untuk aku solat Jumaat dengan Nabi SAW. Maka dia telah biarkan sahabat dulu semua pergi dan dia telah tunggu untuk solat bersama Nabi SAW, solat Jumaat tu. Dan Nabi tengok Abdullah Rawaha masih dekat dalam. Belum bersama dengan para sahabat, Nabi tanya, wahai Abdullah, kamu masih kat sini? Abdullah Rawaha kata, ya Rasulullah, aku ada kuda yang laju, aku akan kejar mereka. Aku tak ingin untuk bersama dengan kau dalam salat Jumaat ni, wahai Rasulullah. Nabi kata, wahai Abdullah, kamu bukan lewat setengah hari, kamu telah lewat 500 tahun. Mereka ialah orang yang begitu cintakan Nabi. Mereka tahu mereka akan pergi dan mereka tak akan balik lagi dah. Dan mereka nak bersama dengan Nabi dalam solat Jumaat yang terakhir mereka. Sebab tu mereka sanggup. Tapi itu pun Nabi kata, kamu dah lambat 500 tahun. Dalam peperangan Mu'tah, tuan-tuan, Nabi telah live dan cerita kepada para sahabat bagaimana yang berlaku di medan. Zaid telah syahid
dan dia telah masuk syurga. Sekarang Panji ada kepada Ja'far Tayyar. Sekarang ni Ja'far telah syahid dan Nabi menangis begitu esok. Sekarang Panji dan Zaid dan Ja'far telah masuk syurga. Panji sekarang berada di tangan Abdullah bin Rawaha. Tuan-tuan, bila Ja'far syahid, diberitakan kepada isteri dia Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. Menangis Asma binti Umais. Isteri mana tak sayang suami, syahid pula di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesyahidan suami mereka menjadi asbab jazbah mereka makin meningkat. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq masuk meminang. Kalau kita, no, I can't. My husband is just the only one for me. There is no other person can be accepted in my heart except this person. I love him so much, more than ever. Oh, boleh macam. I answer question. I hope you answer question. Tuan-tuan, ni kalau zaman kita telah meletak cinta pada manusia lebih pada agama. Sehingga kita tak mampu nak korban. Dan perasaan, hari ni kalau isteri saya masih kata kalau abang mati nanti macam manalah kereta siapa nak bayar. Macam manalah sewa ni, Allah Akbar. Kita telah gagal didik dia. Kita telah meninggalkan keluarga kita dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita keluar ni, sebab kita nak balik bentuk suasana. Kita nak balik hidupkan tahajud, bangun tengah malam, kejut isteri bangun. Satu orang kawan saya daripada Mesir datang dekat sini nak buat bisnes. Kita jumpa, bawa dia keluar 3 hari. Dia pun cerita sikitlah pasal keluarga dia. Dia kata dulu saya nak kahwin. Saya kerja dekat club golf dekat Mesir. Saya nak kahwin. Masya-Allah. Saya telefon bapak saya, kata bapak cari pasangan dekat saya. Bapak saya kata bapak dia warak. Bapak dia satu orang sangat warak. Saya bawa pergi ke airport nak ambil Sepang nak ambil barang kargo. Sebab dia nak buka bisnes roti kat Malaysia. Bawa, dia kata sikit masa, sikit je. Dalam berapa jam nak minta. Rupanya bukan berapa jam kan. Daripada pagi sampai petang. Cancel program hari tu. Ikram dia punya masa. Habis semua cancel. Dia kata sikit. Habis tu balik esok kan. Dia buat keluar. Nah. Saya kata apa dia? Ui, diploma saya dapat free daripada University of Mesir. Dia bagi dia. Aku tak pergi Mesir dapat diploma. Apa nama? Timbang Tara. Apa benda tu? Dia punya. Saya diploma. Ya, diploma. Tak pernah pergi Mesir, dapat diploma Mesir. So, dia antara orang yang kuat dengan diplomat. Dia orang diplomat Mesir. Dapat free. Setengah hari. Bukan sehari. Sehari. Daripada pagi. Tak duduk kereta usah naik turun bangunan. Naik turun pun. Azan ni Allahu Akbar. Dia terus buka kerusi dia sembahyang tengah jalan. Saya dah jam. Betul untuk ni. Jos. Dan anak dia telefon masa kat Mesir. Saya buka bisnes kat sini, saya tak tahu dah ada lagi ke tak. Sebab dah tak lama tak jumpa. Dia kata anak dia nak kahwin. Anak dia telefon dia. Anak dia cerita. Aku telefon bapak aku. Kata, "Pak, saya nak kahwin. Pak boleh tak tolong cari jodoh?" Dia kata, bapak dia kata, "Aku cari jodoh kat engkau. Ni zaman sekarang kau carilah sendiri." Dia kata, "Tak apa, ayah pilihlah siapa pun saya setuju." Dan akhirnya bapak dia pun pilih satu orang agama. Bukan cari wanita yang hanya beragama tapi menjaga agama. Calon bakal isteri dia pakai purdah tutup semua, nampak 2 biji mata. Maka bila bapak dia kata dah, bapak dah ada calon ni, mai balik tengok. Dia balik-balik, dia kata, ayah tak payah tengok dah, saya setuju lah dengan siapa ayah pilih. Dah, pergilah tengok dulu, merisik, tengok kalau setuju, kita jalan, kalau tak setuju, kita cari yang lain. Tak apa. Ayah, pilih siapa pun, saya sedia, insyaAllah. Tuan-tuan, kahwin ni bukan cabutan bertuah. Pakai purdah, tengok. Masuk malam pertama, jam buka. Ini bukan surprise macam cerita. Kahwin ni ialah kehidupan. Kahwin ni kita kena pilih. Ini sunnah Nabi SAW. Dan dia telah terima wanita ni. Dan hari pertama, bila akad nikah, malam pertama. Malam yang paling surprise. Dia buka pintu. Bismillah. Dia cerita, dia buka pintu. Dia tengok isteri dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak lawa langsung. Dia jam. Memang pada hati dia, pada perasaan dia, dia rasa tak puas hati. Dia kata, apa bapak dia dah buat ni? Dia jadi jam. Takkan bapak dia game dia kan? Kalau dia jam. Malam tu dia tidur, bihawala wajahahu ilal jidar. Malam tu tak tengok dindingnya. Jadi lagi cantik. Soalan.
Dayak Ustaz Khan. Dia tengok live. Dia tak faham bahasa Melayu. Dia tengok dinding. Tengok dinding. Malam pertama tengok dinding. Malam kedua tengok dinding. Beberapa malam tengok dinding. Dia betul-betul stres. Dia warak. Dia satu. Saya kenal dia warak. Dia punya warak bukan setakat ni lah. Saya pernah cakap dia, tuan jadi ngajarlah Quran kat sini. Saya pun tak tahu dia boleh ngajar ke tak, tapi kira boleh lah kot. Ajarlah, dia kata nak buka kelas bahasa Arab. Dia kata okey boleh. Lepas tu geng-geng Bangla dia ajar. Student dia semua Bangla. Student dia datang jumpa saya kata, "Putera bayi, ini Arab suruh ajar kami benda yang pelik. Apa benda dia ajar? Dia suruh kami baca Fatihah. Lepas tu dia kata ihdinal siratal mustaqim." Saya dah jam lah. Sejak bila pula alif lam qamariyah. Ihdinal sirat. Saya jadi macam mana aku nak cakap kat dia ni? Sebab kita kawan tau. Kita dia betul pecah hati. Tapi saya biar lah. Dia yang penting dia confident lah. Student dia pula ragu-ragu. Betul ke ustaz ni? Akhirnya Allah Ta'ala, akhirnya satu hari tu dia kata, saya minta maaf, saya dah ajar salah lah gitu. Dia dah betulkan ajaran dia kan. Ihdinas sirah. Alif lam syamsiah. Saya dah mula risau dah dia. Macam mana nak teruskan pengajian ke tak ni. Bahaya je ilmu ni. Tuan-tuan, tapi dia warak. Satu orang sangat warak. Buka berkat makiah. Astaghfirullah. Buka berkat makiah. Syirik. Wahab. Alamak. Saya dah jam. Dia buka tahlil. Doa tahlil. Salatan tunjina. Astaghfirullah. Maha syirik. Saya kata, aku dah kawan dengan Wahab. Tapi tak apa. Saya dengan demi solat sunat. Dia satu pada pandangan mata saya lah, daripada sudut amal dia satu orang sangat juga amal. Walaupun fikrah dia macam tu. Tapi hari tu dia stres. Malam pertama tu dia kecewa, malam kedua, malam ketiga dia tak sentuh langsung bini dia. Dan bini dia orang yang warak. Satu orang sangat warak. Bapa mentua datang tanya, ni anak saya macam mana, okey ke anak ayah ni? Sikit pun dia tak cerita apa yang suami dia buat. Masya Allah, atas sepanjang saya daripada hari pertama lu, alhamdulillah saya dilayan baik. Dia tutup aib suami dia walaupun depan bapa mentua dia. Isteri dia cukup. Satu hari dia tidur juga macam biasa, tengok dinding dan dia bawa satu gelas air. Isteri dia bawa satu gelas air. Isteri ambil air percik muka suami dia. Dia kata, bang, minta maaf. Bahasa kita, minta maaf bang, saya tahu abang jadi macam ni sebab saya tak cantik. Saya bukan orang yang abang nak. Cuma saya pun kalau ikutkan muka saya, keadaan zahir saya tak mau kahwin pun. Tapi saya hari tu dengar satu hadis Nabi SAW. Nabi beritahu satu orang wanita kejut suami bangun tahajud. Suami tak mau bangun tahajud, maka dia pocik-pocik air muka suami. Ataupun suami bangun tahajud, kejut isteri bangun, isteri tak mau bangun, pocik-pocik air supaya isteri bangun tahajud. Allah rahmati keluarga ni. Bang, kalau abang tak suka saya, abang tak puas hati keadaan zahir saya, tak apalah bang. Tapi yang penting saya, boleh tak saya nak ajak abang sempurnakan hadis ni malam ni? Kita fikir betul ada orang macam ni dalam dunia ni. Dia telah bangun. Dia satu orang yang jaga amal, tapi dia stres sebab dia rasa bapa dia sabotaj dia ke macam mana. Dia Edinal memang sudah Edinal tu. Dah sama lah. Lepas tu dia ambil wuduk. Pagi tu dia ambil wuduk. Dia telah imam isteri dia Qaimullah. Dia imam isteri dia solat tahajud. Dia kata ketika mana selesai solat tahajud, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pusing belakang. Dia kata, demi Allah, aku tak pernah tengok wanita lebih cantik pada wanita yang sedang ada belakang. Itulah malam pergi buat. Aku tak pernah tengok satu wanita pun yang lebih cantik daripada wanita yang sedang ada belakang. Satu daripada sunnah Nabi, satu daripada hadis Nabi yang dia niat untuk amal dan sempurnakan, Allah ubah hati. Daripada zahir yang nampak tak elok tadi, terkhuih kepada satu keadaan yang begitu baik. Tuan-tuan, dan hari ini kita telah jauhkan perkara daripada kehidupan ni. Umat ni telah tinggalkan perkara ni. Umat telah menjauhkan diri daripada perkara ni. Sehingga umat ni telah jadikan kehidupan ni asbab itulah segala-galanya, sedangkan Nabi diutuskan untuk mengeluarkan keyakinan terhadap asbab. Sehingga mereka telah meyakini perkara yang besar. Mereka meyakini perkara selain daripada asbab. Allah boleh buat dengan sebab, tanpa sebab, berlawanan dengan sebab. Tuan-tuan, hari ni kita keluar 3 hari, kita keluar jalan Allah Ta'ala, kita nak hadirkan keyakinan ni.
Kita hadirkan kesempurnaan iman ni. Supaya apa? Kita balik bertemu dengan Allah dengan iman yang sempurna macam ni. Hari ni kalau kita mati kita tak tahu iman macam mana. Macam siapa bayang itu? 3 Amr bin As Mana ilah kata berlaku 3 fasa pada kehidupan. Fasa pertama selesai dah busuh dengan Nabi. Fasa kedua mencintai Nabi, selesai dah. Fasa ketiga ni diberi pangkat harta kekayaan. Tak tahu dah sekarang apa keadaan hubungan dengan Allah Taala. Syurga ke neraka tak tahu. Ini benda yang kita kena risaukan. Dan inilah benda yang Nabi SAW risaukan. Semoga Allah Ta'ala gunakan kita untuk agama. Kita balik nanti, kita niat untuk keluar lagi dan lagi. Hidupkan suasana agama dalam rumah tangga kita, insyaAllah. Kita hidupkan 5 amal dalam rumah kita. Kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah kita. Dan masuk rumah, sampai kalau keikutan sunnah ni keluar dari jalan Allah, balik solat dulu 2 rakaat, baru balik rumah. Nabi SAW balik pada ghazwah, balik daripada jihad, Nabi akan 2 rakaat, baru Nabi masuk rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Lepas tu Nabi baru balik pada rumah isteri Nabi, isteri-isteri Nabi. Tuan-tuan, hari ni kita tak boleh nak masuk masjid pun tak boleh. 2 rakaat kat sini. 2 rakaat kat sini. Balik masuk bagi salam. Langkah dengan kaki kanan bersama dengan niat untuk sempurnakan agama dalam rumah ni. Dan Sayyidatuna Aisyah ditanya apa amalan pertama Nabi buat bila masuk rumah. Sayyidatuna Aisyah tak bayan panjang, dia cuma sebut satu lah. Bisiwak. Nabi masuk rumah, benda mula-mula Nabi buat ni, sugi. Dan hari ni kalau sugi tak ada poket, tak ada dalam poket, macam mana nak masuk rumah sugi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita azam balik rumah wajib buat sugi. Masuk dalam rumah. Tak ada beli amal kat mal. Tak ada beli kat kedai Karkun. Tuan-tuan, sugi habis. Habis dah sugi. Ni owner dia. Dah habis dah sugi. Ada. Tuan-tuan, balik buat sugi. Beli barang dapat sugi. Masya-Allah. Beli barang dapat sugi ya. Tinggi ya. Beli sugi dapat barang. Beli sugi tak dapat barang. Sugi dia tak jual. Sugi tak jual ya? Dia ambil surau. Oh masya-Allah, tinggi. Sugi ambil kat surau ah. Hidayat semalam. Ini insya-Allah tuan-tuan, kita balik dengan niat sempurna kan. Insya-Allah. Tuan-tuan yang tangguh hari ni balik nanti sempurna niat untuk kejut isteri bangun tahajud. Ya Allah. Penjahit. Penjahit. Tuan-tuan, tapi tengok juga kalau isteri kita karate do black belt 7, penjahit itu agak-agak sikit. Dan sebelum kena karate. InsyaAllah tuan-tuan, kita amalkan sunnah Nabi SAW. Kita semua sedia insyaAllah. InsyaAllah. Subhanallah. Bagi nama. Subhanallah. Kita buat Nafi Isbat tuan-tuan pagi ni insyaAllah. Belum kita mesyuarat bertiga kita bersama-sama. Nafi Isbat ni kita Nafi bersama makhluk, Isbat bersama Allah. Setiap orang kena cakap